Pagi-pagi lain orang nak pergi kerja, jadi tak adalah kuliah subuh. Dan kalaulah tak ada kuliah subuh, maka apalah aktiviti kita pada waktu pagi? Maka kita teringat balik kepada apa yang Nabi SAW nyatakan kepada kita, bagi tahu kepada kita ganjaran orang yang boleh bangun pada waktu subuh, semayang subuh berjemaah, lepas tu duduk di tempat semayangnya sampai naik matahari. Bila naik matahari, barulah dia sembahyang sunat 2 rakaat. Antara waktu tu dia tidak bercakap-cakap, dia tak bersembang sana sini, sampailah naik matahari dia sembahyang sunat 2 rakaat. Maka pahala baginya apa dia? Anda rasa sahabat-sahabat semuanya pun pernah dengar hadis ini. Pahala baginya seperti mana dia telah menunaikan haji dan umrah. Nabi SAW sebut tamah secara sempurna dan sempurna. Pahala menunaikan haji dan umrah secara sempurna. Sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kalau kita tengok dalam hadis ini, bila Nabi SAW nyatakan bahawasanya orang yang dah menunaikan solat subuh sampai naik matahari itu barulah dia bergerak daripada tempat sembahyangnya, satu ganjaran yang sangat besar. Tentu sekalilah, biasanya kaedahnya, ganjarannya besar, perbuatannya juga agak sukar. Perbuatannya bukan satu benda yang senang, bukan simple sangat. Biasanya begitulah. Adalah beberapa perkara yang mana perkaranya agak simple tetapi ganjarannya besar. Tapi biasanya benda yang ganjaran besar ni, benda ni besar, benda ni susah juga, benda ni payah. Walaupun dari segi bacaannya kita nampak macam senang, tetapi bila kita nak buat benda tu susah. Macam juga menunaikan haji dan umrah. Menunaikan haji dan umrah dia memerlukan kepada usaha, semangat, pengorbanan dan macam-macam lagi. Macam tu jugalah dengan kita nak naikkan solat subuh pada waktu pagi, sampailah naik matahari kita tak bergerak, kita masih lagi berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah naik matahari baru kita semayang. Itu juga satu benda yang susah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kalau tak ada pengajian, kalau sahabat-sahabat tak pergi ke pengajian Dr. Yusri contohnya, sahabat-sahabat tak ada kuliah subuh dan sebagainya, duduk di rumah sahaja semayang subuh, lepas semayang subuh nak tunggu naik matahari, cukup sukar untuk mengelakkan diri daripada tidur semula. Lagi-lagi duduk di Mesir begini, kan? Ataupun cukup sukar untuk kita tidak pergi ke tempat lain, buka komputer, bersembang dan sebagainya. Payah kita nak buat begitu. Biasanya memang kita akan tidur dan sebagainya. Pasal apa? Pasal nafsu kita akan tuntut kita supaya bangun, supaya pergi tidur semula. Nafsu kita akan ajak kita pergi tidur. Malah sekarang ni pun ada di kalangan kita yang ramai pada pagi ni pun ada lagi di kalangan kita yang nafsunya pun sudah mengajak dia supaya balik sekarang juga, kan? Dah pergi dah datang dah, tak apa, cukup dah datang dah, kan? Jomlah balik. Nafsu dia dah mengajak dia, kan? Lagi-lagi mata dia yang ngantuk, mata dia yang rasa nak terlelap dan sebagainya. Memang confirm. Pasal inilah kerja nafsu, kan? Nafsu yang amarah bisu memang dia suruh buat jahat, memang dia suruh balik dan sebagainya. Lagi-lagi ada pula syaitan-syaitan yang membantu dia pula, yang bergayut pula dekat mata kita, kan? Sebablah bila majlis ilmu je saya biasa sebut, saya kata tuan-tuan, ada setan bersama-sama dengan kita pada hari ini, kan? Saya nampak depan saya ada setan banyak, kan? Terkejut orang dengar, kan? Mana taknya bila ada yang terlelap je confirm ada syaitan, kan? Syaitan yang bergayut dekat mata orang yang nak buat ibadah. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, bila kita sebutkan tentang betapa susahnya untuk buat benda tu, maka ganjaran pahalanya juga besar. Kerana nafsu dia akan mengajak dia untuk balik dan begitu. Kalau lagi-lagi lah kalau tak ada kuliah, kan? Kalau tak ada kuliah lagi susah. Maka bersyukurlah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi nikmat untuk berada dalam majlis-majlis begini, untuk berada dalam majlis ilmu, untuk berada dalam majlis zikir, untuk berada dalam majlis yang menyebabkan kita tidak pergi daripada tempat sembahyang kita. Kita boleh duduk di sini dan kita tidaklah bangun sampailah habis majlis. Maknanya lama masa kita untuk dapatkan pahala yang begitu besar. Alhamdulillah. Dan dah mudah dah. Dan duduk dalam majlis ilmu ni kan satu ibadah yang paling mudah. Bukan paling mudah macam mana, maknanya mudah lah, kan? Pasal kalau kita terlelap pun masih lagi sah. Tak macam semayang terlelap kita batal semayang kita, kan? Duduk dalam majlis ilmu terlelap pun masih lagi sah. Bukan kata terlelap, berdengkur pun masih lagi sah, kan? Tak ada kata batal kena pergi ambil semayang semula dan sebagainya. Tak ada masalah, kan? Cuma janganlah berdengkur sampai kacau orang lain. Itu nombor satu. Yang nombor dua, janganlah bila kita duduk saja dalam majlis ilmu, ustaz baca bismillah, kita pun bismillah, kan? Cuma bismillah kita berbeza sikit, kan? Ustaz bismillahirrahmanirrahim, dia pun bismikallahumma ahya wa amut, kan, kat belakang. Jangan begitu je sudah.
dah dalam dengan dua benda tu kita tak buat, insya-Allah kan kita dapatlah fadilat duduk dalam majlis ilmu. Walaupun kita terlelap, lagi baik kita terlelap dalam majlis ilmu daripada kita terlelap dekat bilik-bilik kita masing-masing. Lagi baik kita terlelap kat sini, tertidur kat sini dalam keadaan kita ngantuk daripada kita tidur atas katil kita. Walaupun tidur atas katil lebih seronok, tetapi duduk dalam majlis ilmu walaupun terlelap tetap dapat fadilat yang sangat besar, malaikat menaungi kita dan sebagainya. Kan rugi kalau kita tak ambil peluang-peluang macam ni. Lagi-lagi kita duduk di Mesir. Bila kita balik, bila kita sudah start bekerja dan sebagainya, susah kita nak dapat peluang-peluang macam ni. Melainkan jadi pendakwah yang tak bebas macam Ana. Kan dia tak ada masa yang begitu begitu rigid. Kita boleh susun masa kita sendiri. Jadi lepas subuh kita boleh susun elok ikut apa kita nak buat. Kan lepas subuh kalau kita nak berzikir, zikirlah. Lepas subuh nak baca kitab, bacalah kitab. Lepas subuh nak tengok bola pun boleh, tengoklah bola. Kan ikut suka kita. Ni siapa main mercun pagi-pagi ni? Pelik-pelik orang Mesir ni. Tadi saya datang lambat bukan pasal apa, pasal pintu kunci. Saya fikirlah, tengok Ustaz Hakimi ambil kat luar, pintu kunci. Saya kata Ustaz Hakimi jalan datang kuliah subuh pagi ni. Saya sembahyang subuh kat atas, saya tidur balik. Nafsu memang kata gitu dah sebenarnya. Bukan saya tak ada nafsu kan. Kita pun kantuk juga. Jadi nafsu kata naik atas baliklah, Ustaz Hakimi jalan pergi kuliah. Dah ada alasan yang sangat konkret, iaitu kunci, pintu tu kunci kan. Ya apa cerita ni. Okey. Dia pun nak ni juga, nak ceramah juga rasanya ni. Okey. Bila kita ceritakan tentang nafsu yang mengajak kita supaya kita tidur, nafsu yang mengajak kita supaya bangun sekarang. Kadang-kadang tak ada benda pun kita nak buat. Kita bangun, kita naik ke atas, tak tertidur pun. Tak tahu nak buat apa pun, tapi dia rasa tak nak juga duduk dalam majlis ilmu. Hatta orang yang menuntut ilmu sebagai talabatul ilm pun sekalipun, bila duduk di sini pun kadang-kadang nafsu tetap mengatakan tak payahlah, malaslah. Saya teringat waktu mula-mula dulu saya berpindah ke Kairah daripada Tonto. Setiap pagi kita pergi Masjid Al-Azhar untuk belajar dengan Syekh di Jumaah dan sebagainya. Pagi-pagi pukul awal tu macam ni lah kan, pergi ke masjid. Pergi ke Masjid Al-Azhar dalam keadaan sejuk macam ni kan, berasak mulut. Motor mana ada lagi waktu tu kan, mana ada budak Malaysia ada motor melainkan 2-3 orang aja. Yang jenis motor-motor yang jenis motor apa tu nama dia? Sahabat-sahabat kita yang Terengganu banyak ada motor besar-besar tu. Apa istilah dia? Ada istilah satu motor tu. Tu benda tu apa dia? BSA. Okey. Motor-motor tu je lah yang ada kan. Motor-motor jenis-jenis macam ni, lambat-lambat macam ni, ya Allah. Memang tak ada nikmat-nikmat ni dulu. Jadi semua dulu kita naik bas. Bila naik bas 24 jam, dulu saya duduk di Hayu Sabiq, belakang supermarket Rayah. Bila kita pergi ke Al-Azhar setiap pagi kan, pagi-pagi begitu naik bas sampailah ke Masjid Al-Azhar. Tunggu Syekh datang. Syekh datang kadang-kadang lewat kan. Bukan kadang-kadang lewat, biasanya lewat. Daripada masa yang dijanjikan kan, biasalah begitu. Syekh pun sibuk. Lepas tu kadang-kadang tak datang kan. Kita dah jalan punya jauh, sekali sampai ke Masjid Al-Azhar tak datang pula Syekh. Balik semula kan. Itu benda yang biasa. Tapi kalau ikut nafsu lah pada waktu tersebut, memanglah tak nak pergi. Dalam keadaan sejuknya, dalam keadaan panas dengan panasnya. Kan memang kalau ikutkan nafsu memang tak nak pergi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita dan kita pun tahu kenapa kita pergi. Kita wajib pergi juga. Jadi kita pun pergi. Walaupun susah, walaupun kawan-kawan tak ada. Waktu tu saya ingat yang datang pergi belajar di Masjid Al-Azhar ada 2-3 orang aja orang Melayu. 2-3 orang saja orang Malaysia. Jadi memang terlalu sedikit. Bila kita pergi setiap pagi, tak nampak pun orang Malaysia. Adalah seorang, 2 orang kan. Ada beberapa orang saja sahabat-sahabat yang setia bersama-sama. Kan? Antaranya Ustaz Khairul Nizam, antaranya Ustaz Khairi Abdullah yang dah balik pun, dan beberapa orang yang lain. Bila kita belajar tu, memang kalau ikut nafsunya tak nak sebenarnya. Nafsu akan mengajak kita supaya balik, nafsu mengajak kita supaya tidur. Nafsu mengatakan, penat aku, datang Syekh tak datang, datang Syekh tak datang, malas aku. Kan? Memang begitulah nafsu kita. Dan bagaimana untuk kita lawan nafsu yang begini? Lebih lagi, bila kita balik, kita nak berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nafsu kita juga mengajak supaya kita tidak berjuang. Di sini juga bila kita tidak mau belajar, satu, kita tidak mau persatuan. Nafsu juga yang mengatakan begitu. Nafsu kata tak payah nak berpersatuan. Nafsu kata tak payahlah nak berjemaah. Nafsu kata tak payahlah nak berorganisasi.
Nafsu kata kita duduk tengok TV lagi bagus. Nafsu kata kita main bola lagi bagus. Nafsu kata kita main PES 2012 lagi bagus. Nafsu kata lagi bagus kita buat benda lain, berjalan ke sana ke sini, daripada hadiri program, daripada menjadi aktivis pemeram, daripada buat apa-apa yang sebenar-benarnya kita tahu akal kita yang bijak datang ke Mesir dengan akal yang bijak, kita tahu benda ni baik, tetapi nafsu kata tak payah. Nafsu kata jangan. Maka kalaulah kita tunduk kepada nafsu kita, maka kitalah orang yang sangat-sangat rugi. Pasal bukan kita yang kontrol nafsu, tapi rupa-rupanya nafsu yang kontrol kita. Yang ni banyak berlaku di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan adik-adik, di kalangan yang belajar di Mesir. Kan, sama ada nafsu tu tak nak pergi belajar, nafsu tu tak nak beribadah, nafsu tu tak nak bersama dengan persatuan dan sebagainya. Memang ada. Ada orang nafsunya hanya menuntut dia supaya pergi belajar, tetapi untuk persatuan tak nak langsung. Ada orang persatuan saja tapi tak nak belajar. Benda ni biasa, pasal benda ni kita kalah dengan nafsu. Oleh kerana itu, jangan kita berlagak satu sama lain. Jangan kerana kita rajin pergi kuliah, kita berlagak dengan orang yang tak pergi kuliah. Kita berlagak, kita kata dia orang ni semua kalah dengan nafsu. Kita tak perasan, rupa-rupanya kita pun sedang dirajai nafsu ketika itu. Ketika itu pun kita sedang dikawal oleh nafsu. Macam tu juga lah dengan orang yang berpersatuan. Dia tengok orang pergi kuliah, dia tengok orang-orang tu semua tak nak bersatuan, dia kata dia orang ni teruk betul. Kan, nafsu dia orang teruk betul, tak reti langsung dia nak kontrol nafsu dia. Kita sebenarnya sedang dikuasai nafsu. Orang yang bijak, dia tak fikir benda tu. Dia fikir silap dia, dan dia fikir pula bagaimana untuk mengajak kawan-kawan yang lain untuk menundukkan nafsu masing-masing. Yang inilah satu perkara yang indah bila kita belajar sebenarnya. Pasal ada sahabat-sahabat yang tolong kita untuk tundukkan nafsu kita. Kita duduk bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat ni tolong tundukkan nafsu sama-sama dengan kita. Kan? Jadi kita tak perlu nak tundukkan seorang-seorang. Pasal bila kita berkawan, kawan kita ajak sekali, jom kita pergi, ada dah sahabat yang tolong tundukkan nafsu kita. Tapi bila kita duduk bersendirian, kita duduk seorang-seorang, ataupun bila kita balik ke Malaysia duduk seorang-seorang, maka tidak ada lagi teman-teman yang nak tolong kita untuk tundukkan nafsu kita. Maka belajar tundukkan nafsu daripada sekarang, bukan tunggu balik Malaysia, bukan tunggu dah graduate, bukan tunggu nanti dan nanti. Tunggu, tak jadi apa. Lama kelamaan nafsu itulah yang mula meraja dalam diri kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, bila benda ni berat, Nabi SAW ceritakan pahala je macam tunaikan haji dan umrah. Pasal benda ni berat, benda ni besar. Pasal tundukkan nafsu, dan nafsu dia tak suka dengar pada nasihat lagi-lagi. Kan? Zikir dia tak suka, nasihat dia sangat tak suka. Imam Al-Ghazali sebut, Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia sebut dalam kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini satu kitab yang merupakan surat yang ditujukan kepada anak murid Imam Al-Ghazali. Dan dia bukan kitab asalnya di surat. Surat yang ditujukan kepada anak murid Imam Al-Ghazali yang sudah jadi orang alim besar dah sebenarnya. Dan bila dia balik ke kampung dia lama, dia fikir-fikir, dia rasa dia perlukan nasihat daripada Imam Al-Ghazali. Maka dia pun hantar satu surat minta pada Imam Al-Ghazali menasihatkan dia. Imam Al-Ghazali pun jawab dalam kitab Ayyuhal Walad tu. Awal sekali Imam Al-Ghazali jawab, Imam Al-Ghazali kata, aku nak bagi nasihatkan kau ni senang je. Nak memberi nasihat itu senang, tetapi nak menerima nasihat itu yang susah. Imam Al-Ghazali kata, betul, memang betul pun. Kita nak bercakap dengan orang senang, kita nak menasihati orang berjam-jam kita boleh cakap. Kan? Senang sangat. Lagi-lagi kalau seorang abang bercakap dengan adik, Allah, senang betul dia nak nasihat. Seorang suami nak bercakap dengan isteri, senang betul dia nak nasihat. Seorang bapa nak nasihatkan anak, macam-macam benda dia boleh nasihat. Tetapi bila kita nak dengar nasihat, memang cukup susah. Nak beri nasihat tak mesti jadi pendakwah dekat TV9. Kan? Boleh saja. Kan? Tak perlu mikrofon. Dia boleh jadi seorang pendakwah yang sangat petah berbicara. Kan? Berletih berjam-jam pun boleh. Kadang-kadang. Kan? Lagi-lagi muslimat. Kan? Boleh saja nak bagi nasihat kepada orang dengan alasan nasihat. Kan? Saya bukan berletih, saya nasihat. Lepas tu duduk kan? Betul. Saya bukan berletih ni, nasihat ni. Okey. Cuba bagi mikrofon sekali kat dia, suruh bercakap kat depan, terus terketar-ketar. Benda ni biasa. Okey, bagi nasihat itu senang, tapi nak terima nasihat boleh. Kita baru dengar nasihat 5 minit je orang bagi nasihat pada kita, terkena atas batang hidung kita, kita dah kepanasan. Pasal apa jadi begitu? Saya pernah bersiaran di TV mana satu saya pun tak ingat dah. Bersama dengan TV9 juga waktu tu, Nasi Lemak Kopi O. Bersama dengan seorang artis yang terkenal sangat-sangat. Jadi sebelum daripada kita on air tu, saya berbual dengan artis ni, berbual. Dia cakap lah, dia kata, Ustaz, saya ni bukan apa, saya tak suka pergi tazkirah dekat surau pada bulan Ramadan. Bukan pasal apa, Ustaz. Kan?
Ustaz yang bagi tazkirah ni bagus Ustaz, tapi dia asyik kata kat saya je Ustaz. Dia asyik kata kat saya je. Jadi panaslah saya Ustaz. Saya kata, abang, dia tua sikit daripada saya kata, abang tak pergi ke surau tu, abang yang rugi. Ustaz tu tak rugi, ahli jemaah surau pun tak rugi, abang yang rugi. Pasal abang sendiri yang tak dapat pergi sembahyang tarawih berjemaah. Dia kata, tak Ustaz, saya pergi surau lain. Dia jawab juga, saya pergi surau lain, dia kata. Saya kata, maknanya kalau kita fikir, memang begitulah. Pasal nasihat ni, payah kita nak dengar. Apa sebabnya sebenarnya? Imam Al-Ghazali jawab lagi. Imam Al-Ghazali kata, kita payah nak dengar nasihat. Presiden pemerang bercakap, kita payah nak dengar. AJKT sebut, kita payah nak dengar. Abang-abang kita cakap, kita payah nak dengar. Pasal apa kita payah nak dengar? Imam Al-Ghazali kata, payahnya nak dengar nasihat kerana nafsu akan bertembung dengan nasihat tadi. Dia akan berlawanan dengan nasihat tadi. Dia akan bercanggah dengan nasihat yang diberi. Dia tak suka, dia akan tutup telinga kita daripada dengar nasihat. Dan dia akan kepanasan bila dengar nasihat. Kita duduk dalam majlis ilmu pun, lagi-lagi ilmu yang betul-betul bermanfaat, ilmu yang betul-betul kena pada diri kita, yang boleh memperbaiki diri kita, yang menunjukkan keburukan diri kita. Ilmu-ilmu macam ni kita dengar, lagi kita panas. Pasal nafsu kita tu sebenarnya yang kepanasan. Nafsu kita tak suka dengar. Kan pasal manusia ni, Allah Ta'ala jadikan ada orang, dia memang tak nak dengar langsung. Ni nafsu ni dia akan biasa dia buat dua benda. Satu benda, macam abang yang tadi tu saya sebut. Dia dengar saja kena pada dia, kena atas batang hidung dia, kena atas batang hidung dia, dia kepanasan, dia tak nak dengar lagi dah. Ini banyak orang. Ada satu jenis manusia lagi, nafsu dia macam ni. Dia bukannya tak nak dengar. Nasihat tu sampai, tapi dia mengelak. Kan? Baru nak kena atas batang hidung dia mengelak. Macam ni dia mengelak. Dia dengar saja nasihat tu, dia kata, baguslah Ustaz cakap. Tepat sekali apa yang Ustaz cakap. Tepat sangat-sangat kena pada kawan sebelah aku. Bukan kena pada dia, kena pada orang sebelah. Ustaz cakap tu sebicik sama macam kena kat jiran sebelah rumah saya. Dia tak kena langsung atas batang hidung dia. Dia tak rasa bahawasanya nasihat itu juga ditujukan kepada diri dia. Ini nafsu punya kerja juga. Nafsu tu dia letakkan shield siap-siap depan dia. Bila nak kena je nasihat tu, pergi kepada yang lain. Jadi dia punya ego merasakan, aku ni masih bagus lagi, okey apa, yang Ustaz cakap semua kena kat kawan aku, bukan kena kat aku. Okey, jadi benda ni pun biasa juga berlaku. Mungkin pada pagi ni pun bila saya bercakap pun, mungkin ada yang masih merasa begitu. Masih lagi rasa, betul. Ni adik yang tu memang macam ni perangai dia. Kena, betul. Kalau bolehlah dia turun pada pagi ni kan bagus dia dengar nasihat ni. Dia tak rasa pun kena atas batang hidung sendiri. Masa inilah kerja nafsu. Dan alhamdulillah ada satu orang yang jenis lain pula. Saya jumpa di Kedah baru ni. Bila saya kuliah di sana, saya memang ada kuliah bulanan di Seri Mentalun, Kediaman Rasmi Menteri Besar Kedah. Kediaman Rasmi Menteri Besar Kedah ni sebelum 2008 orang Kedah kata orang boleh kering je. Tengok daripada luar kan. Nak berdiri lama-lama kat depan tu pun risau. Takut. Kan, pasal takut orang kata apa ni, ada komplot nak menjatuhkan menteri besar ke apa ni. Duduk kat depan. Zaman sekarang ni selepas 2008, alhamdulillah kuliah tiap-tiap minggu kat situ. Ribuan lagi yang hadir. Bukan setakat 100 orang, 200 orang. Paling kurang satu kali yang datang 1,500. Biasanya yang datang 1,800, 2,000 orang. Biasanya begitulah kuliah setiap hari Ahad, setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, setiap minggu. Penuh orang. Okey. Dan bila kuliah, alhamdulillah bila satu kuliah saya, sebelum daripada satu kuliah saya, ada seorang ustaz yang kuliah juga. Dia orang kata apa, pemanas bicara, pemanas pentas sebelum saya kuliah. Jadi ustaz ni kuliah, dia cakap gini. Dia kata, tuan-tuan sanggup keluarkan duit RM10, RM20, RM50 untuk membeli belah di pasar. Waktu tu bulan Ramadan. Dia kata sanggup untuk beli di bazar Ramadan RM10, RM20, RM50. Sanggup belanja. Tetapi tuan-tuan nak keluarkan duit RM10, RM20 untuk majlis-majlis ilmu, untuk perjuangan Islam, untuk sekolah-sekolah agama, cukup payah, cukup kedekut. Ustaz tu cakap gitulah. Habis saja ustaz tu cakap, ada seorang pakcik ni datang ke depan. Pakcik ni jumpa dia. Pakcik ni salam tangan ustaz ni. Dia cakap, Ustaz kata kat saya noh. Sudah, terasa pakcik ni. Ustaz ni pun terkejut lah. Bila masa pula aku kata kat pakcik ni, tak kenal pun pakcik ni. Pakcik ni kata, Ustaz kata kat saya tahu Ustaz,
Walaupun ustaz tak sebut nama saya tahu ustaz kata kat saya. Yang penuh confident pakcik tu. Jadi pakcik tu pun terus seluk poket dia. Dia terus dia kata, "Nah ustaz, RM500 untuk majlis ilmu." Dia terus buat keluar duit. Waktu tu juga RM500. Alhamdulillah. Berapa ramai di kalangan kita yang dia punya hati dia macam pakcik tadi tu. Walaupun kita gelak dengar cerita pakcik tu, tapi jiwa pakcik ni jiwa yang baik sebenarnya. Pasal bila dia dengar nasihat, dia rasa nasihat tu kena pada dia, dan dia rasa nak berubah terus. Mungkinlah baru malam tadi dia belanja kat Bazar Ramadan RM50 kan. Mungkinlah memang betul. Jadi dia terus terasa, dia terus keluarkan RM500 untuk majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bukakan pintu hati dia waktu tu kan. Dia berjaya tundukkan nafsu dia, dan menyebabkan dia boleh dengar nasihat dengan baik, dan dialah orang yang boleh berubah. Orang yang boleh berubah, orang yang jenis begini. Itu sebablah kita diajar setiap kali kita ambil air semayang, Imam Al-Ghazali ajar kita doa yang sangat popular. Bila kita basuh telinga, Imam Al-Ghazali ajar kita baca doa apa? Doa apa baca waktu basuh telinga ambil semayang? Okey. Basuh telinga buat apa waktu tu? Khayal tak mana-mana tak? Khayal tak ke mana-mana. Imam Al-Ghazali ajar kita doa ambil semayang ni, walaupun tidak warid daripada Nabi SAW. Setiap satu doa tu kat mana tempatnya. Tapi Imam Al-Ghazali ajar supaya kita boleh fokus ketika kita ambil semayang. Tak adalah khayal tak ke mana kan. Buka paip, basuh muka je, terus tukar kepada mood autopilot kan. Dah tak sedar apa dah, sampailah basuh kaki. Sampai basuh kaki baru habis dah ambil semayang dah, jangan keluar kan. Pasal khayal dah ke mana-mana. Lagi-lagi basuh muka, tengok cermin pula. Tengok cermin, handsome juga muka aku ni. Tapi kenapa tak ada orang nak kat aku lagi ni? Aku takdim tak dapat, aku takdim kena tolak kan. Tanya pula ke baik muslim ada tak orang takdim saya? Tak ada juga kan. Last sekali sampai basuh kaki, khayal macam tu. Sampai habis basuh kaki barulah teringat, oh aku dah habis semayang, keluar daripada bilik air. Macam tu je kan rugi. Ulama ajar kita supaya baca doa setiap kali kita basuh anggota wuduk, supaya kita lebih fokus, lebih konsentrate, dan supaya mengingatkan kita semua perbuatan kita ada kena mengena dengan akhirat. Jadi bila kita basuh telinga, nak sebut basuh telinga tadi ni, basuh telinga, Imam Al-Ghazali ajar kita supaya baca doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana kan. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah mal abrar. Okey. Jadi doa tadi diajar oleh Imam Al-Ghazali supaya kita sedar kita nak jadi orang yang mendengar kata-kata dan ikut yang terbaik. Kita tak nak jadi orang yang tak nak dengar kata-kata, awal-awal lagi dah reject. Ataupun kita dengar tapi kita tak ikut yang terbaik, kita ikut yang buruk, kita terikut-ikut orang yang silap dan sebagainya. Kita tak nak begitu. Jadi doalah, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Doa yang antum semua hafal dah tapi tak amalkan juga, nampak gayanya kan. Ketika basuh telinga contohnya kan, ada lagi lah doa-doa yang lain kan, ketika basuh mulut, ketika basuh hidung dan sebagainya, sampailah kepada kita basuh kaki. Sahabat-sahabat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi biarlah kita nak jadi orang yang dengar cakap. Jangan sampai kita ni degil telajak. Degil pasal apa? Pasal nafsu. Degil pasal ego kita tu ataupun nafsu. Nafsu biasa diterjemahkan ke dalam kitab-kitab bahasa Inggeris, kitab-kitab terjemahan daripada kitab Arab, biasa terjemahkan nafsu tu terus direct kepada ego terus. Dan dia terus terjemahkan nafsu sebagai ego. Pasal apa? Memang begitulah biasanya. Kenapa kita tidak dapat ikut kata-kata? Pasal ego. Kenapa kita tak ada dengan kata-kata? Kita sebut pasal nafsu. Itulah dia kan. Itu jugalah iaitu nafsu dan ego kita. Kita tak mau nafsu dengar. Bila Presiden Pemerang cakap alah macam bagus sangat, bajet bagus itu, dia mula datang hati dia begitu. Bila ada sahabat-sahabat kita yang tolong nasihat kita, kita terus kata, kita terus blok minda kita daripada mendengar nasihat. Macam mana kita nak buat kerja dengan baik dan bekerja dengan baik dan belajar dengan baik kalaulah kita terus dikuasai oleh nafsu kita, nafsu yang meraja ni. Kita selalu sebut pasal nafsu ni, nafsu hubungan antara kita kata ikhtilatnya ada nafsu. Bila kita kata berdating tu nafsu kan. Lagi-lagi anak duduk pegang baik muslim, selalu anak kuliah pasal nafsu, tapi lebih melibatkan hubungan antara lain jantina ni kan. Dia melibatkan nafsu. Panjang lebar kita bercerita. Kadang-kadang anda berforum bersama dengan Ustaz Hakimi dan sebagainya. Anda ingat lagi Ustaz Hakimi pernah buat perumpamaan. Mana Ustaz Hakimi? Baliklah kau. Dia ke belakang. Okey. Jadi
Ana pernah forum dengan dia, dia pernah buat perumpamaan. Ana rasa dia lah kot panelis yang lain, wallahu alam lah. Jadi dia sebut apa? Dia kata nafsu ni ibarat air yang dijerang di atas api. Kalaulah kita tak tutup air tu, dia akan melimpah keluar. Kalau kita tutup pun, bila kita nak curahkan air itu, kalau salah tempatnya, melecur juga tangan kita. Jadi kita kena curah dengan baik ke bekas yang betul. Itulah ibarat nafsu. Kata-kata ini copyright Ustaz Hakimi Hussein, okay? Bukan Ustaz Syed. Jadi kalau korang nak buat poster ke apa ke tu, tak payah tulis Hana, tulis muka Ustaz Hakimi kat situ. Okey. Jadi betul, kata-kata tu sangat betul lah. Okey. Tapi kita biasa letakkan kata-kata begitu tu kepada nafsu yang nak dating, rasa nak bercinta, rasa nak berkasih-kasihan, kan, rasa nak ialah bersayang-sayangan, kan, berindu-rinduan dan sebagainya. Itu nafsu yang begitu biasa kita sebut. Tapi kita lupa nafsu yang sentiasa ada pada diri kita, iaitu keegoan yang ada pada kita, sampai kita tak boleh nak dengar nasihat, sampai kita tak boleh nak dengar kata-kata orang. Yang ini banyak sangat. Okey. Lepas tu kita mula rasa hebat. Makin lama makin rasa hebat. Bila kita tak nak dengar nasihat, kita makin rasa hebat. Kita rasa makin gah, kita rasa makin kuat. Lagi-lagi macam saya sebut tadi, kita rajin pergi talaki. Benda ni semalam saya sebut kat Rumah Selangor, dalam program pemeram semalam. Saya sebutkan bahawa ramai orang yang pergi belajar, pergi talaki, tetapi egonya makin tinggi. Dia pergi belajar, nafsu tak makin rendah, malah nafsu makin tinggi. Makin hebat dia belajar, makin dia rasa dia tu bagus sangat. Sebenarnya semakin kita belajar ilmu yang bermanfaat, semakin kita rasa kita ni tak ada apa-apa. Semakin kita belajar, nafsu kita makin kita boleh tundukkan. Semakin kita belajar, makin kita nampak aib diri kita, kan. Siapa yang tidak nampak aib diri sendiri, dia adalah orang yang paling mempunyai aib yang besar. Aib yang paling besar sekali adalah aib tidak dapat tengok diri sendiri. Tak dapat tengok aib diri sendiri, nampak orang lain aja. Nampak yang ni salah, yang ni tak betul. Pemeram tak betul, berkesam tak betul, badan kebajikan ni tak betul, KPT tak betul. Semuanya tak betul belaka, dia saja yang betul. Pasal apa? Aku rajin talaki. Jadi aku betul lah. Kerana ilmu mengatasi segala-galanya. Dia mulalah. Ini bisikan syaitan sebenarnya. Syaitan bisikkan pada diri kita. Dan memang betul ilmu tu di atas. Tetapi bukan kita yang di atas tu. Ilmu tu yang di atas. Kan? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kan? Setiap daripada seorang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi daripada dia. Jadi ego kita kena tundukkan. Kan? Lagi-lagi ilmu yang ada pada kita pun ilmu yang kita kopi saja daripada para ulama. Bukan ilmu yang sebenar-benarnya. Ilmu yang sebenar-benarnya dia akan menyinari hati kita. Dia bukan sekadar menyebabkan kita makin sombong, makin belagak, makin ego. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal anak murid dia. Tapi cuba tengok Imam Syafi'i punyalah tawaduk dengan anak murid dia sendiri. Kan, begitu jugalah dengan imam-imam yang lain. Kalau kita tengok begitu tawaduknya mereka dengan anak murid sendiri. Ini kan pula dengan kawan-kawan seperjuangan. Lagilah patut kita tawaduk. Bukan anak murid kita pun. Kita pun tak layak bergelar sebagai guru pun. Tapi kita punya belagak macam mahal guru tahap yang keberapa tak tahulah. Kan, memang macam hebat sangat kita ni. Kira Syekhul Azhar tu pun kalah dengan kita kalau ikut-ikut, kan. Punyalah ego kita ni. Sampai kawan-kawan kita yang lain kita nampak lebih teruk, lebih hina berbanding dengan kita. Alasan pasal kita pergi talaki, kawan-kawan tak pergi talaki. Silap besar. Itu tandanya bahawasanya nafsu kita masih lagi meraja dalam diri kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, bukan saya kata gini untuk justify pula sahabat-sahabat yang tak pergi talaki. Bukan pula maknanya bila saya sebut gini, oh cantik Ustaz, kan, saya tak payah pergi kuliah lepas ni, saya tak payah talaki lah. Pasal orang yang kata kat saya tu semua ego besar-besar belakang, kan. Itu tandanya kita pun ada ego besar juga. Kita pun ada nafsu yang besar juga macam tu. Nafsu kita masih lagi menyebabkan kita tak boleh nak bawa kita pergi belajar dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cuba kita fikir-fikirkan baliklah. Dan kita berada pada waktu pagi macam ni sampai naik matahari ni, kita duduk pada waktu begini ni, kalau saja-saja tak ada kuliah, betul kita nak duduk macam ni tak? Ada, nak duduk sampai naik matahari. Begini, kita buat begini, sorry lah, kan, kalau tak ada kuliah. Alhamdulillah bila ada kuliah macam ni,
kita dapat duduk sampai naik matahari. Ini yang saya sebutkan, saya rindu sangat dengan suasana begini di Mesir. Okey, selain daripada kita ada kuliah-kuliah dengan para masyayikh, dulu saya sendiri ada kuliah setiap pagi di sini. Jadi bila kuliah kita setiap pagi di sini, kita dapat kan, setiap subuh saya dapat keluar dengan majlis ilmu. Dapatlah pahala insya-Allah. Allah Nabi SAW sebut pahala haji dan umrah tu tiap-tiap hari. Tapi bila kita balik ke Malaysia, kita duduk saja, yalah payahlah kan. Lepas main subuh nak mendisiplinkan diri kita untuk terus menerus buat begitu payah. Okey. Lainlah kalau memang dah tiap-tiap hari buat kat sini kan, insya-Allah dia jadi rutin lah. Tapi kalau sekali-sekala macam ni je kita buat, dia akan susah sebenarnya bila kita balik. Kita nak disiplinkan diri kita lagi payah. Nak orang jemput kuliah subuh semua tolak belaka. Tak boleh kuliah subuh. Bahaya. Pasal apa? Orang KL kalau kuliah maghrib dia tak sempat nak pergi, dia boleh cakap minta maaf cik, traffic jam. Kalau kuliah subuh nak cakap traffic jam benda. Mana ada traffic jam pagi-pagi. Kuliah subuh confirm ustaz tak datang kuliah subuh, confirm ustaz subuh gajah. Tak ke malu tu. Jadi untuk mengelakkan malu, reject awal-awal. Saya tak nak kuliah subuh, kata saya kuliah maghrib je boleh. Ataupun saya kuliah subuh dah penuh. Mahal sikit jawapan tu kan. Kuliah subuh saya penuh dah. Padahal subuh gajah dia tak minggu. Okey. Yang ni pun satu benda yang biasa. Lagi-lagi kalau duduk di Lembah Kelang lah, biasanya dengan traffic jam yang teruk dan sebagainya. Okey. Bagus sebenarnya kita pergi kuliah subuh ni supaya kita mendisiplinkan diri kita. Kan? Pagi tadi ni kalau saya tak datang tak apa, walaupun tak boleh bagi alasan traffic jam, boleh lagi cakap bawa tidur, kunci ditutup, kunci pintu kan, pintu tak buka pasal bawa tidur. Okey, alasan tu valid di Mesir, tidak valid di Malaysia kan. Bawa mana pula kat Malaysia yang kunci pintu rumah kita. Jadi alasan tak ada dah kalau tak nak pergi kuliah subuh. Sekali-sekala bolehlah bagi alasan, minta maaf saya demam. Saya pening kepala. Boleh lah sekali-sekala. Kalau tiap-tiap minggu demam saja pagi kan, apa ceritanya. Jadi maknanya pasal apa? Pasal kita tidak mendisiplinkan diri kita untuk tundukkan nafsu kita sejak daripada kita berada di Mesir lagi. Kan, sekarang ni pun mungkin dah ada yang tengok jam. Pukul berapa nak habis ustaz? Saya sebenarnya saya rasa nak habiskan dah tadi. Tapi bila saya baru je nak habiskan, saya tengok ramai pula baru datang. Jadi panjangkanlah sikit, kesian. Kan. Kadang-kadang dia orang duduk saja, aku lu qauli hadza kan, sudah. Jadi tak apalah, untuk meraihkan sahabat-sahabat yang baru datang, panjangkanlah lebih sikit kan. Begitulah. Saya pun tak tahu biasanya pagi-pagi macam ni kuliah sampai pukul berapa pun tak tahu kan. Pasal nampak macam dah terang dah ni. Matahari belum naik habis lagi kot. Belum. Syuruk dah ni. Belum. Kau apa syuruk? Tak tahu kau apa syuruk. Ramai di kalangan kita tak tahu kau apa syuruk. Mungkin pasal tiap-tiap pagi ibadahnya tak kira masa kan, sampai dah panas baru sedar. Ataupun memang tak pernah ibadah sampai syuruk kan. Antara dua lah kan. Biasanya begitulah. Sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, ingat macam mana Imam Isnawi kan menulis sampai panas kan, panas-panas rupa-rupanya dah terlepas main subuh kan, matahari yang panas yang menyinari dia kan. Macam itulah kan, kita tidaklah, kita baru je beberapa minit pun dah rasa macam lama sangat. Baru duduk dalam majlis ilmu sekejap, kita dah rasa lama. Baru mengaji sekejap je dah rasa lama. Berapa jam sangat kita mengaji satu hari. Kita sebagai penuntut ilmu, kalau kita menuntut ilmu hanya 5 jam, hanya 5 minit je sehari ataupun 1 jam je sehari, macam mana kita nak bergelar menuntut ilmu? 23 jam lagi kita main game contohnya. 1 jam je menuntut ilmu. Maka kita tak boleh bergelar sebagai penuntut ilmu. Kita bergelar pemain game sepenuh masa. Menuntut ilmu itu adalah hobi saya bila ada masa lapang. Itu je dah. Walaupun berada di Mesir. Macam tu jugalah siapa yang suka berjalan ke sana ke sini. Saya punya pekerjaan utama di Mesir ini adalah pelancong. Kadang-kadang saya belajar. Bila saya rasa nak belajar, saya belajar. Tapi pekerjaan utamanya adalah pelancongan. Okey. Kalau kita jadi pelancong tak apalah begitu. Tetapi kita sebagai penuntut ilmu, jadikan ilmu sebagai tempat utama, fokus utama kita berada di Mesir. Ilmu bukan sekadar ilmu yang berada di kitab, tetapi ilmu berpersatuan, ilmu berorganisasi dan sebagainya lah. Okey, bekerja ini pun ilmu juga. Okey, kejap lagi ada program suara contohnya. Bila kita pergi ke sana, itu pun majlis ilmu juga. Jangan kita nampak majlis ilmu ni hanya yang buka kitab saja. Majlis ilmu banyak, termasuklah program suara tu pun majlis ilmu juga. Dia kata mana ada ilmu ustaz, politik lah ke suara ni ustaz.
Politik itu bukan ilmu ke? Siasah itu juga adalah ilmu. Kan ilmu yang manfaat ke tidak? Ilmu yang manfaat. Pasal apa? Salah satu daripada ilmu yang manfaat, Imam Al-Ghazali kata apa? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menyebabkan kita tahu macam mana syaitan membelit ulama yang jahat. Semalam saya sebut benda ni. Ulama yang jahat dibelit oleh syaitan, kita tahu macam mana caranya. Jadi salah satu caranya kita tahu dengan ilmu berkaitan dengan siasah. Ilmu yang berkaitan dengan siasah, bila kita belajar, kita tahu macam mana syaitan belit ulama sampai boleh jadi ulama yang jahat. Ulama yang jahat membeli dunia dengan akhirat. Ulama yang jahat, dia sanggup menggadaikan ilmu agama dia. Ulama yang jahat sanggup untuk makan harta sultan, makan harta pemerintah, makan harta anak yatim, makan harta orang miskin, makan harta wakaf. Yang pentingnya itu semua dia dapat, walaupun sanggup dia jual ilmu agama yang ada pada dia. Ulama yang jahat, apa lagi Imam Ghazali kata sifat dia? Ulama yang jahat suka nak berdebat, suka nak bertelagah, supaya bila dia berdebat bertelagah, dia akan nampak lebih hebat. Kan? Bila dia bercakap, bila dia berdebat, bila dia bercanggah dengan orang lain, maka dia dilihat hebat. Bila dia tulis buku pun, contohnya dia tulis buku atau artikel pun, dia tulis buku atau artikel untuk salahkan orang sana sini, kan, debat orang sana sini, maka dia dilihat hebat, dia lihat bagus. Nak lagi power lagi, tulis buku marah ke pemeram contohnya, oh lagilah nampak hebat, kan, pasal pemeram ni ahli dia sampai 5,000 orang, 6,000 orang. Kita pula tulis buku kata pemeram ni salah, oh hebat betul dia, kan. Jadi macam itulah. Ini tanda-tanda ulama usuk, ulama yang jahat. Walaupun dia berpakaian mengikut sunnah, walaupun percakapannya ikut sunnah, walaupun nampaknya macam sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun rajin datang majlis ilmu, rupa-rupanya syaitan sedang membelit dia tanpa dia sedar. Dan ni ulama sebut, Imam Al-Ghazali sebut, dia telah terkena satu penyakit yang Imam Al-Ghazali kata racun yang ataupun da'udafin. Da'udafin maksudnya penyakit yang fatal, yang membawa kepada kematian, penyakit yang buruk, yang terlampau teruk, yang susah nak diubati. Okey, yang ini sangat-sangat bahaya. Lagi-lagi bila kita menuntut ilmu agama, kebanyakan daripada antum belajar ilmu agama, sebahagian belajar perubatan mungkin di sini, kan. Yang banyak ni belajar ilmu agama, bahaya sangat-sangat. Belajar ilmu agama berasa diri tu alim sangat, payah sangat-sangat. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, sahabat-sahabat di luar sana, kawan-kawan kita di Malaysia, banyak sangat yang jahil. Semalam saya sebutkan ada satu istilah tidak pedulism, kan, dekat masyarakat kita. Dia tak kisah, kan, Aiman tak kisah, orang kata, kan. Peduli apa, kan, apa nak jadi pun jadilah, life goes on, orang kata. Okay, ni paling banyak sekali. Okey, sekarang ni kalau dah begitu banyak sekali orang yang tak kisah begini, kita nak buat apa? Adakah kita nak berpeluk tubuh lagi? Adakah kita nak buat macam sekarang, kita relax saja? Tidak, kita kena buat sesuatu. Sebab ramai orang kat sana yang tak reti apa, kat luar sana yang tak tahu apa, malah tak nak belajar. Sedangkan pendakwah kita yang kita lahirkan, orang-orang ulama yang kita lahirkan daripada bumi Al-Azhar ni, begitu banyak setiap tahun. Ke mana mereka semua pergi bila balik ke Malaysia? Macam mana yang menyebabkan ramai sangat orang jahil kat sana, dekat Malaysia? Pasal apa? Ustaz bila mengajar di masjid di surau, ilmu itu hanya berhenti di dinding masjid dan surau itu saja. Dia tak melimpah keluar. Cahaya ilmu tu dia tak menerangi ke seluruh persekitaran masjid dan surau tu. Dia hanya cukup bersinar di dalam masjid, di dalam surau saja. Ini yang selalu berlaku masalahnya. Pasal apa? Ustaz hanya sekadar datang kuliah, balik kuliah, datang kuliah, balik kuliah. Itu saja kerja dia. Lagi teruk daripada tu, pergi mengajar kat Jekof, balik. Pergi mengajar kat sekolah rendah, balik. Itu saja kerja dia. Dia tak dapat menyinari alam. Okey, begitu jugalah orang yang datang belajar pula tak sampaikan pula ilmu tu kepada orang lain. Dia sekadar dengar, dah cukup, itu saja. Maka cahaya tu hanya terhenti di situ saja. Dia tak merebak ke tempat yang lain. Okey, jadi kalau nak merebak ke tempat lain, kena lakukan sesuatu. Semalam saya sebutkan di markas perubatan di Sayyidah Zainab, saya ceritakan bagaimana orang punyalah jahil pada zaman sekarang, kan. Siapa yang datang ke program perubatan semalam dah dengar cerita ni, pagi ni dikira siaran ulangan. Macam juga tanyalah ustaz tu, banyak siaran ulangan. Kalau kadang-kadang sahabat-sahabat kata ustaz selalu betul keluar ustaz, rajin betul ustaz pergi ke TV. Yalah, memanglah rajin ulang. Bukannya saya yang selalu pergi. Okay, satu episod diulang sampai 10 kali. Mana taknya? Kan, kalau saya punya episod ataupun slot saya ada 5 kali je saya pergi, 50 kali saya keluar TV. Nampak macam banyak sungguh lah, kan. Satu tu pula 2 episod jadi 10 kali 10, 100 episod. 100 kali keluar, bukan 100 kali pergi TV pun.
Okey, jadi macam inilah malam tadi saya cerita. Saya kata bagaimana orang punya jahil pada hari ini. Sampai kawan saya bila nak interview orang untuk kerja, dia tanya apa? Dia tak tanya kamu punya pengalaman kerja apa dia, kamu belajar dulu macam mana dan sebagainya. Mula sekali dia tanya kamu semayang ke tidak. Ramai yang jawab saya semayang. Semayang 5 waktu ke tidak? Komplit ke tidak? Kadang-kadang komplit, kadang-kadang tak komplit. Okey, itu biasalah. Yang paling banyak tak komplit apa dia? Semayang subuh kata. Okey. Lepas tu tanya pula, okey kamu tahu rukun iman ke tidak? Kata tahu ustaz. Kan? Okey, berapa rukun iman? Adalah banyak jugalah ustaz. Kan? Okey. Okey, sebutkan satu persatu. Okey, yang pertamanya ustaz, percaya kepada Tuhan. Betul. Yang keduanya kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga keluhuran perlembagaan. Rukun negara dengan rukun iman pun tukar lagi. Ini banyak lagi yang berlaku. Ini kisah benar sahabat-sahabat, bukan saya reka. Bukan saya reka. Kisah benar. Okey. Ada dalam YouTube tu. Ni pun semalam saya cerita lagi sekali, tak apa, 3 kali cerita. Dalam YouTube mungkin sahabat-sahabat pun dah tengok dah benda ni. Pasal orang Mesir kan suka tengok YouTube kan. Sebab oleh semua tengok belaka dah. Ke ada yang tak tengok oleh lagi. Oleh menantang apa pula Ustaz? Ni kata YouTube ni paling banyak sekali budak Mesir tengok kan. Okey. Jadi ada dalam satu YouTube tu mungkin sahabat-sahabat pun dah tengok macam mana seorang nak menikah Bila dia nak nikah, dia salam tangan Tok Kadi. Tok Kadi pun sebut pada dia, wahai Muhammad bin Ali. Jadi apa nama orang tu pun bila dia kan tengah salam Tok Imam tu kan, mikrofon kan ada pada mulut dia, dekat mulut dia. Dia pun terus wahai Muhammad bin Ali. Dia jawab Tok Imam tu balik. Tok Imam tu pun dah kiki senyum gelak dia. Tok Imam kata tunggu sampai saya goncang baru kamu jawab. Tunggu sampai saya goncang baru kamu jawab. Dia faham. Okey. Tok Imam bercakap lagi, wahai Muhammad bin Ali, saya nikahkan kamu dengan sekian. Tunai. Tok Imam pun goncang. Tok Imam goncang saja, dia pun dengan penuh confidence dia jawab, sah. Jawab sungguhlah. Kan? Dia pula sahkan Tok Imam tu. Okey. Kisah benar-benar berlaku. Kan? Tok Imam tu lagilah gelak tahu kan. Semua gelak habis kan. Yang tukang pegang kamera tu pun agaknya terus terfikir, aku upload kat YouTube ni best ni kan. Terus kawan tu upload ke YouTube tu, kawan dia jugalah tu upload ke YouTube tu kan. Orang pun tengok. Okay. Yang saya dapat pengajaran daripada bila saya tengok YouTube ni apa dia, saya kata apa, ini orang yang nak kahwin, dia nak kahwin tu, tapi dia tak bersedia untuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkahwinan. Dia nak tu, benda yang dia nak pun dia tak bersedia. Okey. Apatah lagi benda yang dia tak nak. Benda yang dia tak nak, lagilah dia tak sedia. Benda yang dia nak pun dia tak sedia, apalagi benda yang dia tak nak. Jadi agak-agak dia punya semayang tu, dia reti tak semayang agak-agaknya. Agak-agak dia reti tak bab puasa dan sebagainya. Benda yang dia tak nak, lagilah dia tak ambil tahu. Benda yang dia nak pun dia tak ambil tahu. Sahabat, inilah masyarakat kita pada hari ni. Yang banyak kat luar sana ni begini. Okey. Benda yang dia nak pun dia tak nak tahu, apatah lagi benda yang dia tak nak. Jadi bila kita fikir-fikir balik, macam mana agak-agaknya kita nak sampaikan ilmu kita? Kita belajar jauh sampai ke Mesir. Sama ada yang belajar agama maupun yang belajar perubatan, semuanya ada tanggungjawab dakwah belaka. Macam mana kita nak sampaikan benda tu? Macam mana kita boleh sampaikan benda tu? Tak lain mestilah bermula dengan kita menundukkan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Tundukkan dulu benda tu, barulah kita boleh sampaikan ilmu dengan berkesan. Kalaulah kita masih lagi penuh dengan keegoan, masih lagi penuh dengan nafsu yang bersarang, maka kita tak boleh nak dakwah kepada orang, tak boleh nak sampaikan kepada orang. Pasal orang yang berlagak, orang yang rasa dia ghalia dan down, orang yang merasakan bahawasanya dia lagi hebat daripada orang lain, dia tak boleh nak sampaikan ilmu. Pasal apa? Dia dah letakkan satu barrier di hadapan dia. Dia dah letakkan satu penghalang depan dia daripada menyampaikan ilmu tu kepada orang lain. Dia dah letakkan diri dia duduk tempat yang sangat tinggi, orang lain duduk tempat yang sangat rendah. Maka dia tak boleh nak sampaikan ilmu tu sebenarnya. Dia tak boleh nak sampaikan dakwah dia. Dia tak boleh nak tarik, ajak orang tu ke arah kebaikan. Pasal nafsu dia besar sangat. Jadi tundukkan nafsu, waktu tu kita boleh sampaikan ilmu, sampaikan dakwah kepada orang lain. Sama ada dekat Facebook ke, sama ada dekat Twitter ke, sama ada dekat
mana-mana pun tempat yang kita pergi, kita melangkah, kita boleh ajak orang kepada kebaikan. Tapi bila kita punya nafsu yang sangat besar, kita tak boleh nak ajak orang kepada kebaikan. Nak nahi mungkar, kadang-kadang nafsu besar ni dari sudut dia berasa dia hebat, kadang-kadang juga dia berasa takut. Dia berasa takut nak nasihatkan orang, dia berasa takut nak ajak orang. Takutlah nanti kan orang tu kata apa kat saya, orang tu kata saya bajet bagus, orang tu kata gini, orang tu kata gitu. Tu pun nafsu juga tu tandanya, kan? Apa penyakit yang ada dalam hati kita waktu tu? Kita ada riak, kan? Kita ada sum'ah yang tak betul, kita ada rasa takabur, kita ada rasa gitu-gitu, sampai kita tak nak orang kata buruk kat kita. Sedangkan kita buat baik ni, kan? Nak ajak kepada kebaikan. Okey, pun kerana nafsu juga. Kita takut nak berdakwah pun kerana nafsu, kita berlagak dalam dakwah pun kerana nafsu. Kedua-duanya sama. Kan? Kita tak punya keyakinan diri di hadapan bila kita nak bercakap, pasal nafsu juga. Pasal nafsu kita fikir, apalah agaknya dia orang tengok aku. Kan? Maknanya kita masih lagi riak kat situ tak? Kita masih lagi nak kepada pandangan orang, kan? Bukan pandangan Allah Ta'ala. Kita masih lagi ada rasa, dia orang tengok aku macam mana ni? Ni hidung aku straight ke tidak ni? Kan? Ada tarik mata ke apa ni? Dia mulalah fikir balik. Lepas tu dia orang cakap apa yang aku cakap ni? Kan? Dia orang kata aku ni bajet bagus ke? Dia orang kata aku ni, dia mulalah, dia timbul perasaan macam tu dalam hati. Nafsu lah tu, kan? Penyakit hati dah tu. Tu namanya penyakit hati. Pasal dia masih lagi memikirkan apa yang manusia kata pada dia, apa yang manusia nak tengok pada dia. Kalaulah kita boleh tundukkan nafsu kita, peduli lah orang nak kata apa pun, yang penting aku sampaikan dakwah aku, dah selesai. Dia punya keyakinan diri yang lebih tinggi, kan? Pasal dia ingat dia nak hanya Allah SWT punya keredaan, bukan manusia punya keredaan. Bila dia nak redha Allah Ta'ala, peduli apa manusia nak cakap, kan? Manusia nak gam dia, gam lah, kan? Manusia nak kata, katalah. Pasal dia nak redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa mengenepikanlah hikmah dalam berdakwah dan sebagainya yang kita pun pakat-pakat belajar mereka dah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dalam kita duduk pada pagi ni, apa yang dipanggil sebagai ribat, pemeram ini, kita nak menyatukan hati-hati kita. Kita duduk di sini untuk menyatukan hati-hati kita. Kita duduk pada waktu pagi begini supaya kita bukan bersatu dari sudut fizikalnya, kita berada di satu tempat yang sama, tetapi hati kita juga di tempat yang sama. Hati yang di tempat yang sama mudah-mudahan menyebabkan fikrah kita fikrah yang sama. Fikrah yang sama menyebabkan kita boleh bekerja dengan kerja sama, kan? Jadi sama belaka, kan? Jadi bila kita nak bekerja dengan satu hati, dengan satu fikrah, dengan satu amal, kan? Kadang-kadang majlis-majlis macam inilah yang menautkan hati-hati kita. Kan kita akan teringat balik bila kita balik ke Malaysia nanti pun, kita akan teringat sahabat-sahabat kita inilah yang pada waktu pagi bersama-sama dengan kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis tazkirah, duduk dalam majlis yang dipanggil sebagai ribat ini. Mudah-mudahan kesatuan kita makin kukuh, kesatuan kita makin jitu, kesatuan kita makin terarah ke arah mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana nafsu kita. Dan nafsu yang kita boleh tundukkan inilah yang menyebabkan kita boleh bersatu sebenarnya. Kalau ada nafsu, kita tak akan boleh bersatu, kita tak akan boleh mengikat hati-hati kita. Pasal nafsu dia akan menolak. Jangan terikat hati dengan hati-hati yang lain yang sama-sama beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang dilakukan oleh pemeram pada hari ini, saya puji sangat-sangat bila dibuatkan ribat begini. Mudah-mudahan berterusanlah begini. Mudah-mudahan kita boleh teruskan ribat ini supaya kita boleh menyatukan hati-hati kita. Bukan kerana presiden pemeram kita pada tahun ini handsome ke, bukan pasal presiden pemeram kita pada tahun ini belum kahwin tak? Belum kahwin, kan? Presiden pemeram tahun lepas kahwin dah. Terlepas dah, kan? Dengan muslimat, presiden pemeram tahun ni, dia punya saham dia agak tinggi, kan? Berbanding dengan saham presiden tahun lepas, kan? Jadi bukan sebab itu kita bersatu, bukan sebab individu kita bersatu, bukan sebab pengerusi lembaga penasihatnya yang siapa pengerusi lembaga penasihat Ustaz Malik, Allah, kan? Syekhuna, kan? Okey, bukan sebab pengerusi lembaga penasihatnya hebat, anak didik madrasah Syekh Saleh Jaafari, kan? Bukan kerana kehebatan orang-orang tertentu, tetapi memang kita nak bersatu, kita nak menautkan hati-hati kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita nak berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu hati-hati yang boleh bersatu. Jadi kita pun buat majlis-majlis begini, dan bukan terhenti pada majlis-majlis begini sahaja. Majlis-majlis yang seterusnya, program-program berikutnya, semuanya kita buat sama-samalah kita tautkan hati kita. Siapa yang cuba nak pecah belahkan persatuan kita, kita nyahkan dia.
Siapa yang cuba nak hancurkan persatuan kita dakwah dia, kalau dia tak nak dengar juga dakwah kita perkukuhkan juga kita punya ni, supaya last kali dia pun akan mengalah, dia pun akan pergi. Sudah ramai sahabat-sahabat usaha-usaha orang tertentu yang nak jatuhkan pemeram. Daripada dulu lagi orang cuba nak jatuhkan pemeram. Okey, daripada awal tahun 90-an lagi orang cuba nak haramkan pemeram. Orang cuba nak jatuhkan pemeram daripada dulu lagi. Tapi dengan berkat kesatuan hati-hati pendukung-pendukung pemeram inilah, alhamdulillah, Allah Taala selamatkan. Okey, tetapi kalau ahli-ahli pemeram sendiri pun duk bertelagah, duk berkelahi, tidak bersatu, maka mudahlah musuh-musuh untuk menjatuhkannya. Tapi bila hati-hati pemeram, ahli-ahli pemeram semuanya bersatu, insya-Allah, segala usaha musuh untuk jatuhkan perjuangan ini, mereka semuanya akan gagal, insya-Allah. Okey, banyak dah yang datang pergi daripada Mesir ni, berlambak-lambak dah. Yang meninggal dah pun ramai dah. Dia meninggal dalam keadaan kecewa lah maknanya. Kecewa pasal apa? Pemeram tak hancur juga, dia yang mati dulu. Okey, ramai dah yang mati dalam keadaan sebelum sempat dia melihat pemeram terkubur. Kan, rupa-rupanya dia yang terkubur dulu. Yang ini berlaku. Jadi kerana apa? Kerana adanya kesatuan pada hati-hati yang berada di bawah pemeram ni. Dan ketika saya berada di sini dulu pun, daripada 10 tahun yang lepas dan sebagainya, memang itulah yang berlaku, usaha-usaha yang sangat banyak. Saya melihat sendiri bila saya bersama dengan Berkesam, sampai Berkesam itu diharamkan, sampai dibekukan, sampailah ada balik Berkesam tu. Itu benda yang biasa. KPT cuba nak diharamkan, dihalau daripada Rumah Terengganu, akhirnya tengok-tengok ada balik KPT tu. Begitu jugalah bahkan Melaka diharamkan, bahkan Johor nak diharamkan dan sebagainya. Benda-benda macam ini memerlukan kepada kesatuan hati. Bila tak ada kesatuan hati, memang mudahlah musuh nak mengacau kita. Seperti mana musuh memporak-porandakan orang Islam pada hari ini, menyerang orang Islam pada hari ini kerana tidak ada kesatuan. Palestin dijajah setiap hari, anak-anak Palestin dibunuh setiap hari kerana orang Islam yang tidak bersatu. Hati-hati manusia yang tidak bersatu kerana tidak mengikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ikut jalan perjuangan ini, hati-hati kita bersatu di atas perjuangan ini, kita akan bersama-sama untuk membantu kemenangan Islam, menguatkan Islam. Kalaupun kita mati pada hari ini, kita boleh tunjukkan bukti bahawasanya kita sudah ambil cakna tentang urusan umat Islam dengan cara kita bersatu dalam perjuangan Islam. Yang itulah yang kita nak sangat-sangat, sahabat-sahabat. Bila kita mati, mudah-mudahan Allah SWT menurunkan malaikat. Saya sebutkan semalam dan 2-3 hari lepas pun saya ada sebut kepada beberapa orang sahabat. Yang pentingnya, bila kita mati, kita nak mudah-mudahan Allah turunkan malaikat bagi tahu pada kita, bergembiralah kamu akan dapat syurga, kamu tak payah takut, kamu tak payah sedih. Yang itu yang kita nak sangat-sangat. Kita takut di dunia, mudah-mudahan bila kita nak mati, malaikat kata tak payah takut dah, sekarang dah tak payah takut. Kita sedih di dunia, mudah-mudahan bila kita nak mati, malaikat jumpa kita, sekarang kau tak payah sedih dah. Mudah-mudahan bila kita mati, kita boleh mati dalam keadaan tersenyum, kerana malaikat dah bagi tahu pada kita, bergembiralah dengan syurga yang telah kamu janjikan, kamu telah dijanjikan. Jadi kita mudah-mudahan begitulah pengakhiran hayat kita, dengan sebab kita bersatu berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah tengah hari ini pun saya akan bertolak ke Abu Dhabi sebelum balik ke Malaysia, insya-Allah. Dan di Abu Dhabi pun ada lagi siri-siri ceramah sebelum pulang ke Malaysia. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam keadaan hati kita makin kuat, makin bersatu, makin kuat kita untuk melawan nafsu kita sendiri, dan makin kuat pula untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Mudah-mudahan wajah-wajah yang saya nampak pada pagi ini yang akan pulang ke Malaysia bakal mengisi wadah-wadah perjuangan di Malaysia. Mudah-mudahan bila balik ke Malaysia, inilah muka-muka yang akan bergelar sebagai mujahid dan mujahidah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan inilah muka-muka yang istiqamah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, dengan ilmunya yang hebat, dengan akhlaknya yang hebat, dengan nafsu yang berjaya ditundukkan, dengan hati yang suci, dengan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah rupa-rupanya insya-Allah muka-muka, rupa-rupa yang hebat-hebat belaka insya-Allah, yang mana akan meneruskan perjuangan yang telah pun dimulai oleh para pejuang agama Allah SWT sejak ratusan tahun dulu, sejak ribuan tahun lepas. Dan kita akan menyambung perjuangan ini insya-Allah sampai ke titisan darah kita yang terakhir, sampailah kepada nafas kita yang terakhir kita hembuskan insya-Allah.
Doalah banyak-banyak begitu, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan kita atas kesabaran, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan kaki-kaki kita di atas perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita mengatasi orang-orang yang kafir. Allahumma amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa